Ya, dalam kita bercakap tentang, tu dah genggam tangan tu kan. Terfeeling pula kita. Dalam kita bercakap tentang masalah kesihatan kan, yang sekarang ni dengan wabaknya, dengan virus dan sebagainya. Tapi kita tak boleh lupa, ada satu penyakit ataupun situasi kesihatan di mana kebas-kebas ni bermula daripada kaki, lepas tu tangan, lepas tu tempat lain pula. Kenapa? Dan apakah tahap yang paling serius yang boleh terjadi? Tepat Itu yang perlu kita perhalusi satu persatu berkaitan dengan simptom, punca dan juga mungkin kaedah rawatan. Kebas ini tak boleh nak kita ambil mudah. Jadi kita terus bersama, saja. kita bersama dengan Profesor Dr. Badri Shah Idris, pakar bedah saraf MSU Medical Center yang bersama-sama kita. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Handsome sebenarnya doktor kita di pagi hari ini. Dan terima kasih kerana terus bersama kita di MHI. Jadi kita ni yang duduk terlalu lama dah kebas. Kita bangun tidur tiba-tiba kebas. Adakah begitu banyak faktor? Sebab saya difahamkan penyakit saraf ni ataupun kebas ni terlalu sukar untuk kita diagnose begitu saja. Adakah ini benar, Profesor? Betul. Kalau ikut daripada dunia perubatan, masalah saraf daripada rasa permukaan badan yang ada gangguan ni yang membawa selalunya, kalau nak diterangkan lebih lanjut, kebas ini adalah simptom ataupun gejala, ataupun kalau diertikan adalah gangguan pada kita rasa perasaan rasa luar biasa ataupun ketidakbiasaan yang disebabkan oleh gangguan jeria rasa daripada permukaan badan kita. Ini boleh disebabkan kerana isyarat jeria rasa ni, bila kita bercerita tentang jeria rasa permukaan badan ni, jeria rasa permukaan badan ini ada bermacam-macam. Dia adalah rasa sentuhan, rasa tekanan, rasa disebabkan perubahan suhu di sama ada badan kita ataupun di persekitaran kita, dan juga rasa sakit. Jadi sekiranya isyarat untuk membawa jeria rasa tersebut terganggu, pengaliran isyarat itu daripada permukaan kulit seperti yang kita tengok dalam gambar raja tersebut, yang melalui saraf utama sama daripada anggota badan yang terkesan ataupun mana-mana permukaan badan yang terkesan ke otak terganggu disebabkan faktor-faktor lain, kita akan mendapat gangguan pada rasa di tubuh badan kita. Oleh itu gangguan jeria rasa ataupun yang rasa kebas-kebas ni boleh terjadi sekiranya sistem saraf yang membawa isyarat ni terganggu, sama ada di hujung saraf, di saraf anggota badan ataupun tubuh badan kita yang membawa isyarat tu melalui saraf tunjang untuk pergi ke otak. Sebab tu bila orang yang mendapat kebas-kebas ni, dia boleh mendapat kebas di mana-mana kawasan di tubuh badan kita. Seperti yang kita tengok gambar rajah ni, berlengkar-lengkar jaluran setiap kalau nak diringkaskan, saraf-saraf yang terdapat di bawah kulit kita itu bersangkutan dengan aras di mana saraf-saraf tu masuk ke dalam saraf tunjang kita sebelum dibawa ke otak. Prof, macam mana kita sendiri boleh mengetahui sama ada kebas, situasi kesihatan kebas ni berkaitan dengan itu adalah berada pada tahap yang serius ataupun masih lagi berada pada tahap yang kita boleh kawal? Penjelasannya doktor. Silakan. Kebanyakan daripada kita, saya rasa sebahagian besar termasuk saya, bila mengalami kebas-kebas ni, selalunya posisi duduk kita. Kadang-kadang kalau duduk bersedia lama kat dalam masjid ke, dalam kenduri ke, bersimpuh lama ke, duduk lama macam tu ke, kadang-kadang ada yang suka duduk lutut melama, kadang-kadang kita boleh mengalami masalah kebas di kaki. Dan masalah kebas di kaki ni selalunya terjadi di mungkin antara di bawah lutut saja sampai ke telapak kaki dan tidak menjadi lagi teruk sampai ke atas, sampai ke tubuh badan kita. Ini disebabkan oleh posisi kedudukan kita yang menyebabkan tekanan pada saraf di bahagian bawah lutut tersebut yang menyebabkan kita mendapat kebas. Jadi sekiranya kita mengubah cara kita duduk, posisi kita, sama ada kita bangun, kita berjalan untuk supaya tekanan di kawasan kaki itu berkurangan, supaya
impuls ataupun isyarat diri rasa tu dapat mengalir semula ataupun darah pun dapat mengalir semula ke kawasan yang bawah kaki tersebut, dia akan hilang. Kata rasa kita memang boleh kata semua sebahagian daripada kita atau sebahagian besar daripada kita selalu mengalami masalah kebas yang sebegini. Dan tak dinafikanlah doktor ya, faktor usia menjadi itu satulah faktor usia atau penuaan ya. Tapi bagaimana pula dengan pergerakan yang repetitif ataupun pergerakan yang berulang, seperti orang kata ya ni telefon bimbit ni, kalau satu macam ni selalu tengok ke bawah macam ni pun akan menjadi faktor kepada kebasan, terutama posture kepada tangan. kita lah kan. Posture kita, tepat sekali. Mungkin pendapat profesor. Faktor usia ni selalu orang kata orang yang berusia senang mendapat masalah kebas ataupun masalah kesihatan sebegini rupa. Tetapi sekarang ni yang muda-muda pun saya dapati ada juga mudah mendapat masalah gejala simptom kebas ni, especially macam tadi yang katakan siapa yang selalu bermain dengan gadget, selalu bila tengkuk tu 60 degrees. Sebab tu sekarang dia ada masalah yang dipanggil tengkuk gadget atau gadget neck syndrome. Sebab kalau kita misalnya kalau kita tunduk melihat pada smartphone kita ke tablet ke ataupun komputer tu, kalau komputer kita tu dia punya skrin itu adalah di bawah penglihatan kita dan kita akan letak, sebenarnya kalau kita tunduk 60 degrees untuk melihat pada gadget, dia sebenarnya meletakkan beban sebanyak 23 kilogram di atas tengkuk kita. Wow. Macam meletak seorang budak yang berat 23 kilogram di atas tengkuk. Itu budak umur berapa? 10 tahun tu kot? Itulah dia, 23 kilo berat tu. Aduh. Bayangkan lama-lama bila kita menanggung beban tu, berjalan tengok gadget, duduk tengok gadget, semua bayangkan kehausan ataupun wear and tear yang akan ditanggung oleh tengkuk kita. Ya. Okey, Prof. Kita nak berhenti sekejap. Kita akan sambung kita punya perbincangan ni. Tapi kita nak mengalu-alukan juga salah seorang daripada pesakit sleep disc yang sudi berkongsi dengan kita pengalaman dan mungkin kaedah rawatan yang sedang dijalani. Kita bersama dengan Puan Salina Abdullah. Assalamualaikum. Ini di talian juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, saya. Terima kasih kerana bersama kita Puan Salina ya. Okey, kita boleh tak ceritakan sikit bilakah Puan mula rasa kebas-kebas di bahagian mana serta macam mana kekerapan dia? Macam mana rasa sakit tu Puan Salina? Silakan. Okey, sekitar bulan September macam tu, saya mengalami kebas lah. Saya boleh kata kebas tu kebas luar biasa di sebelah tangan kanan ya. Kebas tu dia memang kebas yang sangat sampai bila saya nak buat kerja, contohnya saya nak pegang mouse kat atas meja dalam masa beberapa saat saja kebas tu akan datang kat sebelah kanan ni yang memang saya tak boleh pegang mouse dan memang tak boleh buat kerja. Wow. Ya. Memang saya memang tak boleh teruskan nak pegang mouse tu, jadi saya akan letak tangan saya ke bawah macam nak biar darah flow ke apa ke, saya tak tahulah. Lepas tu dia okey, lepas tu saya angkat balik, dia akan datang balik. Kebas tu yang memang sakit dekat bahagian siku dan dia memang kebas. Kebas yang amat sangat di lengan kanan. Katanya di bahagian tengkuk juga yang berlakunya sleep disc itu. Ya, asalnya ialah saya sakit di bahagian tengkuk belah kanan. Ya. Maknanya tengkuk belah kanan tu dibawa ke bahu asalnya sebelum kebas tu. So, dia di bahagian tengkuk tu saya rasa macam berat dan dia sakit. Okay. And then lama-lama tu, I think lepas tu baru datang kebas yang saya kata memang dia turun ke bawah lah, dia turun ke tangan saya. Dan sebelah tangan kanan saya tu yang jadi luar biasa kebas dia, yang sakit. Dan in fact bila saya drive pun dia jadi macam tu. Saya tak boleh drive. Semelarat sampai begitu sekali. Okey, sebab kita kesentukan sikit masa. Cuma kita nak tahu, Puan Salina, apa rawatan yang dijalani sekarang ini? Okey. Bila saya dah kebas, saya disarankan berjumpa dengan Prof. Dr. Badri Shah of MSU Medical Center. Ya. So, Prof mencadangkan sebab bila dia kata tengkuk tu, maksudnya dia kena tengok apa sebenarnya yang berlaku dekat tengkuk tu. So, Prof Bad mencadangkan untuk saya buat MRI untuk tengok severity-nya, maknanya puncanya kat mana lah. So, saya setuju buat MRI tu dan daripada MRI tu memang saya sendiri dapat tengok lah tulang tengkuk saya C5 dengan C6, C5 dengan C6, dia memang tekan dekat nerve saya. Dan nerve tu saya dimaklumkan oleh perobat, nerve tu lah yang buat saya kebas dekat tangan kanan.
Begitu. Okey. Jadi alhamdulillah setelah menerima rawatan semakin pulih insya-Allah Puan Salina ya. Baik, terima kasih Puan Ya, Salina berkongsi dengan okey, kita. alright. Kita harap boleh panjangkan lagi untuk perkongsian bersama. Tapi ini sahaja masa yang kita ada. Berbalik kepada Prof Bad. Prof Bad, mungkin nasihatlah kan di penghujung ini untuk Prof kongsikan bersama dengan kami bagi mereka yang mungkin belum lagi berada pada situasi itu ataupun pada peringkat awal yang masih lagi boleh diselamatkan. Apakah yang mungkin saranan daripada Prof untuk kami dari segi amalan gaya hidup dan sebagainya secara keseluruhan? Silakan Prof. Ya, kalau daripada pesanan saya kepada siapa yang kebanyakannya kebas itu disebabkan pergerakan ataupun posisi tubuh badan kita, mungkin kita boleh mengubah cara activity modification lah. Posisi modification ergonomi. Kalau siapa yang bekerja yang selalu banyak menaik tu kadang-kadang dia dapat tempat-tempat di tangan juga. Kadang-kadang kita perlu adjust ataupun mengubah cara kedudukan kita, cara bagaimana kita letak tangan kita semasa menaik. Lagi satu macam tadi kan yang kata macam gadget neck tu, kalau boleh daripada 60 kita boleh tengok straight. Ya, baik. Itulah dia. Terima Okey, kasih. baik, terima kasih. Terima kasih Profesor. Malangnya kita kesuntukan masa. Kalau boleh kita cerita 1 jam benda ni pun tak selesai. Jadi terima Memang kasih. tak selesai. Jadi terima kasih di atas ulasan doktor dan kepada penonton MHI di luar sana yang punya masalah kekebasan, jangan malu-malu untuk terus mendapat rawatan. Terima kasih sekali lagi Profesor ya.